Tersebut cerita dahulu kala, kisah terjadi di Singapura. Todak menyerang, tidak terkira, membunuh rakyat tidak berdosa. Tersebutlah kisah di sebuah negeri Singapura yang masyhur lagi ternama. Pada suatu hari, seorang dagang dan ulama dari Pasai bernama Tuan Jana Katib telah datang ke Singapura. Pada suatu hari, Tuan Jana Katib telah melalui sebelah istana Raja Singapura. Permaisuri baginda memerhati Tuan Jana Katib sewaktu dia merenung ke arah pokok pinang dan akhirnya terbelah dua lalu tersungkur ke tanah. Paduka Seri Maharaja terlalu murka apabila mengetahui hal itu. Maka Paduka Seri Maharaja menitahkan hukuman bunuh terhadap Tuan Jana Katib. Berlakulah kejadian ribut petir selepas Tuan Jana Katib dibunuh. Darahnya berubah menjadi batu, badannya gaib dan ditemui di Langkawi. Telur itik dari Singgora, pandan tersandar di batang tui. Darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi. Hatta tiada berapa lama antaranya, maka seranglah todak ke atas Singapura. Maka segala orang yang ada di pantai banyak yang mati dilompati todak dan gempar orang berlari ke sana kemari. Maka Paduka Seri Maharaja segera menaiki gajah, keluar diiringi segala menteri hulu balang, pergi ke pantai untuk melihat perihal itu. Baginda pun mengarahkan orang yang ada di situ berkotakan betis sebagai kubu. Namun usahanya gagal kerana semakin banyak yang mati. Syahadan, datanglah seorang budak pintar menghadap baginda dan mengemukakan cadangannya. Apa kerja kita berkotakan betis ini? Mendayakan diri kita sahaja. Jika berkotakan batang pisang, alangkah baiknya. Benar seperti kata budak itu. Sewaktu baginda melihat perihal itu, todak telah melompat ke arah Paduka Seri Maharaja. Maka dikerahkan baginda rakyatnya supaya meninggalkan pantai untuk mencari batang pisang untuk dijadikan kubu. Cari baju dilompati todak, baharu menurun, kata budak. Tidak lama kemudian, ikan todak menyerang semula dan akhirnya telah tersangkut pada batang pisang. Rakyat Singapura menyambut dengan penuh kegembiraan. Sementara di istana, para pembesar negeri berasa sangat iri hati dengan kepintaran budak pintar itu. Budak lelaki ini masih kecil tetapi dia sungguh bijak. Apabila dia besar nanti, tentu akan menjadi lebih bijak. Aku yakin Sultan akan mengambilnya sebagai penasihat tertinggi baginda. Setelah itu, Paduka Seri Maharaja kembalilah ke istana. Maka sembahlah pembesar kepada baginda. Tuanku, akan budak itu terlalu sekali besar akalnya. Sedang ia lagi budak, sekian ada akalnya. Jikalau sudah ia besar, betapa lagi baik ia kita bunuh.